Kita akan bercakap tentang bagaimana industri sawit negara dan juga bagaimana industri sawit mendepani cabaran semasa. Untuk kita bercakap lebih lanjut, kita amat berhati hati untuk bersama dengan Dr. Ahmad Parviz Gulam Kadir, Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Waalaikumsalam. Baik. Pagi. Ini satu perkara yang cukup baik untuk kita terjemahkan kerana kalau boleh kita lihat pada penghujung tahun 2020, harga minyak sawit semasa di peringkat dunia juga menunjukkan sedikit perkembangan positif. Cuma untuk masuk kepada pengawalan dan juga permulaan tahun 2021 ini, apakah situasi terkini bagi harga sawit negara? Ya. Assalamualaikum dan alhamdulillah, pertamanya kita mengucap syukurlah kerana kita menyambut awal tahun ini dengan berita yang cukup baik kepada pemain industri sawit lah, di mana harga menunjukkan satu prestasi yang amat baiklah. Kalau kita lihat pada 24 Disember yang lepas, harga meningkat kepada RM3,838.50, di mana harga itu adalah tertinggi sejak daripada 16 Februari 2011. Lebih 8 tahun yang lepas, di mana pada 2011 dulu harga lebih kurang RM3,824. Dan pada semalam, kalau kita lihat maklumat pada bermula pada 4 hari bulan Januari 2021, harga telah menaik lagi sehingga RM3,903. Satu harga yang cukup baik dan alhamdulillah ini menunjukkan satu sentimen, satu prestasi yang baik pada industri dan amat menggembirakan pemain industri lah. Apa yang kita lihat yang berlaku dalam mungkin sejak beberapa bulan yang lepas dan insya-Allah akan berlarutan sekurang-kurang untuk 3 atau 6 bulan yang akan datang, di mana harga ini akan terus stabil kerana melihat kepada beberapa sentimen. Kini kita lihat sentimen yang ada adalah sentimen yang positif, di mana kita lihat stok hasil sawit. Kalau kita lihat pada ujung 2018 yang lepas, stok 3.22 juta. Dan kini kita menjangkakan kurang daripada 1.5 juta. Kurang lebih 50%. Dan begitu juga kita lihat peningkatan ekspor yang berlaku mutakhir ini. Dan begitu juga dengan sekarang ini musim monsun, dengan keadaan cuaca dan juga begitu juga kekurangan buruh di dalam ladang-ladang kita menyebabkan pengeluaran juga dijangkakan akan berkurangan. InsyaAllah kita akan laporkan dalam 11 hari bulan nanti di mana prestasi sebenar. Tapi melihat laporan awal, stok dijangka akan berkurangan, pengeluaran juga akan berkurangan dan ekspor setakat ini menunjukkan peningkatan. Kalau kita lihat India sendiri juga mengurangkan duty import untuk minyak mentah dan ini semua akan menggalakkan peningkatan ekspor dan semua sentimen ini insya-Allah akan memastikan harga sawit kita akan stabil mungkin untuk beberapa bulan yang akan datang lah. Dan mungkin saya ambil peluang ini juga memberi peluang kepada rakyat Malaysia lah yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang prestasi industri kita dan juga prestasi untuk 2020 dan apa sasaran ataupun harapan kita pada 2021. Pada hari Isnin depan 11 hari bulan kita akan mengadakan webinar mengenaan kita panggil Economic Review dan Outlook kepada industri sawit. Dan ini kita buat cara webinar, cara percuma, di mana rakyat boleh mengikuti perkembangan prestasi dan juga harapan kita lah untuk tahun 2021 ni lah. Tadi disebut tentang peningkatan harga dan juga ekspor minyak sawit dan kita tahu bahawa ketika ini masih lagi kita berada dalam persepsi perang dagang ke atas industri sawit ini. Jadi bagaimana Malaysia berhadapan dengan situasi ini dan memastikan supaya mereka yang terlibat secara langsung di dalam industri ini dapat terus meneruskan survivalnya kerana dengan cuaca dan juga apa saja isu-isu yang berbangkit di sekitar kita juga memberi kesan kepada industri ini. Jadi bagaimana? Betul. Sebenarnya industri sawit kini kita boleh anggap sebagai satu gergasi. Kalau kita lihat ada 17 jenis minyak sayuran dan lemak di dunia yang mana sawit adalah penyumbang terbesar. Kalau kita lihat pada data 2019 industri sawit ataupun minyak sawit menyumbang kepada 57%. Lebih daripada separuh lemak dunia adalah disumbangkan oleh minyak sawit berbanding dengan 16 minyak lain. Kalau kita lihat dari segi kacang soya hanya lebih kurang 13% dan bunga matahari lebih kurang dalam minyak bunga matahari dalam 12% dan minyak-minyak lain lebih kurang 18%. Jadi ini menunjukkan bahawa peranan minyak sawit dalam memenuhi keperluan minyak dan lemak dunia adalah amat penting. Dan itu bukan itu saja. Kalau kita melihat dua negara berjiran, Malaysia dan Indonesia, kita dua adalah pengeluar terbesar. Kita mengeluarkan 83% daripada keseluruhan minyak sawit dunia. Berbanding dengan negara lain, contoh
Thailand lebih kurang 4%, Colombia 2%, Nigeria lebih kurang 1.6%. Malaysia kita mengambil ataupun menghasilkan 26% daripada keseluruhan penghasilan dan Indonesia sendiri lebih kurang dalam 57%. Jadi ini menunjukkan bahawa kita mempunyai peranan ataupun peranan cukup besar dari memenuhi keperluan minyak dan lemak dunia lah. Jadi ini yang apa yang menyebabkan kita berdaya saing ataupun kita berjaya ni kerana produktiviti yang tinggi oleh minyak sawit berbanding minyak lain. Minyak sawit boleh mencapai sehingga 4 tan minyak dalam 1 hektar berbanding dengan minyak lain lebih kurang 1 tan atau kurang. Jadi ke situ kelebihan kita lebih kurang 5 hingga 10% lebih tinggi berbanding dengan minyak lain lah. Dan minyak kita juga sawit juga ni adalah kita panggil pokok perennial, di mana sekali kita tanam 25 tahun dia akan mengeluarkan buah berterusan dan kita tak perlu nak buat tanam semula dan sebagainya. Pokok-pokok lain adalah berkala, kan kerap kena tanam semula dan sebagainya. Jadi ini menyebabkan kos penghasilan lebih tinggi lah. Kalau kita lihat kepada tahun lepas 2019, sumbangan kepada pendapatan negara, kita mengeksport lebih daripada 18 juta tan minyak sawit dan pendapatan lebih kurang 64 juta atau bilion ringgit. Dan semalam Yang Buat Menteri mensasarkan pendapatan lebih 70 bilion lah untuk tahun 2020. Dan saya lihat kelebihan yang ada kepada minyak sawit, selain daripada satu lagi kelebihan minyak sawit adalah minyak sawit ni dia versatile. Dia ada 2 jenis minyak, satu minyak cair dan minyak yang tepu. Jadi kegunaan dia pelbagai. Ini menyebabkan kita ada banyak kelebihan dan kita dicemburui. Kita dianggap sebagai, kita panggil apa, persaingan yang cukup besar kepada minyak-minyak lain. Ini yang menyebabkan kita sebagai gergasi ini, kita sentiasa berhadapan cabaran. Pihak-pihak lain yang terasa tercabar dengan persaingan yang kita ada menyebabkan mereka mengeluarkan macam-macam isu lah. Kalau kita lihat sekarang kempen memburukkan minyak sawit, yang ada yang kalau di Europe mengaitkan kita dengan isu kesihatan, isu keselamatan makanan. Kalau kita untuk makluman, bermula 1 Januari 2021 ini, di mana minyak sawit yang masuk ke negara-negara Eropah perlu memenuhi keperluan maksimum 2.5 kita panggil bahagian per juta 3-MCPD, salah satu pencemaran dalam makanan lah. Dan begitu juga saya rasa di isu alam sekitar dan yang terkini mungkin buruh paksa lah. Semua ini adalah serangan-serangan untuk melemahkan kita lah. Dalam isu buruh paksa itu sudah pasti media-media barat banyak melaporkan tentang bagaimana pengeksploitasian buruh-buruh paksa, khususnya buruh-buruh asing, digunakan dalam memastikan supaya pengeluaran sawit itu mencapai tahap dan juga konsistensinya. Jadi bagaimana negara kita sebagai antara pengeluar sawit terbesar menangani dan juga menangkis tuduhan dan juga propaganda tentang buruh paksa tersebut? Saya rasa baru-baru ini kita dikejutkan. Mungkin dalam bulan 9 dan 10 yang lepas kita dah ada satu kes melibatkan salah satu syarikat besar, LGV. Dan pada penghujung tahun kita dikejutkan lagi dengan syarikat bekasi kita lah, Sandabi sendiri juga telah dihalang kemasukan minyak daripada syarikat tersebut ke negara USA lah. Atau Amerika Syarikat, disebabkan oleh laporan mengatakan wujudnya buruh paksa di dalam industri ataupun dalam ladang-ladang syarikat tersebut lah. Dan sebenarnya kalau kita lihat isu buruh paksa lebih di sentimen ini lebih dimainkan oleh Amerika Syarikat. Berbanding dengan Europe, mereka memainkan isu-isu lain, alam sekitar dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kalau kita tak tangani dengan baik isu ini di peringkat antara kita dengan Amerika Syarikat, isu ini boleh melarat kepada negara-negara lain. Jadi itu yang agak penting untuk kita menangani isu inilah. Kalau kita melihat kepada, bermula daripada sebenarnya laporan NGO yang membuat laporan mengatakan wujudnya buruh paksa, buruh kanak-kanak, buruh wanita dalam industri sawit yang menyebabkan pihak kita panggil CBP lah, pihak custom di Amerika Syarikat dan Jabatan Buruh atau United States mula mengambil tindakan lah. Dan saya rasa pada 1 Disember 2014 Jabatan Buruh Amerika Syarikat dan mengeluarkan satu senarai 136 produk daripada 74 negara lah yang mengamalkan buruh paksa, termasuk Malaysia, dan juga melibatkan sawit lah. Jadi ini menyebabkan tekanan demi tekanan diberikan kepada industri kita. Dan berbalik kepada isu tuduhan ataupun halangan yang dikenakan kepada syarikat Sandabi ini,
di mana saya rasa banyak statement telah dibuat. Saya rasa pihak menteri sendiri melahirkan rasa kejutan di mana tiba-tiba syarikat berkenaan telah dihalang kemasukan minyak mereka dengan tuduhan yang sampai hingga hari ini tidak dapat dibuktikan. Apa yang kita mengharapkan ialah sekiranya berlaku, kita ada pihak berwajib di negara yang sepatutnya dilaporkan. Kalau kita lihat dari segi syarikat Sime Darby sendiri mempunyai persijilan RSPO di samping MSPO sendiri. RSPO sendiri dan juga MSPO juga kedua-dua membuat kenyataan bahawa tidak wujud perkara begitu berdasarkan pada audit yang dilaksanakan. Dan begitu juga saya rasa Sime Darby sendiri juga telah membuat kenyataan lah. Dan saya rasa mereka juga telah menghubungi pihak NGO yang membuat petition untuk mendapatkan maklumat lanjut dan sebagainya, tapi tidak mendapat makluman balas lah. Jadi dia berlaku macam satu hala saja. Jadi kat situ saya nampak ada isu di mana kita penting untuk mereka menyatakan dengan tepat apa isu yang dihadapi supaya tindakan penambahbaikan dapat dilaksanakan oleh pihak Sime Darby. Dan saya rasa MPOB sendiri membantu pihak Sime Darby untuk berurusan dengan pihak di Amerika Syarikat lah, supaya perkara ini dapat dikenal pasti dan dapat diambil tindakan. Selain itu saya rasa MPOB sendiri kita bersama dengan kerajaan, bersama kementerian, bersama Kementerian Dalam Negeri, bersama dengan Kementerian Sumber Manusia dan Pertubuhan Buruh Antarabangsa sendiri, kita menjalankan kita panggil Jelajah Raya roadshow untuk sesi penerangan dialog guna tenaga di sektor peladangan. Dan ini kita telah mengadakan 2 sesi. Yang terkini kita adakan pada Disember secara maya, dan kita akan mengadakan lebih 8 sesi lagi untuk kita memberi gambaran jelas kepada pemain-pemain industri sawit apakah yang anggap ataupun dikatakan sebagai buruh paksa. Mungkin amalan buruh paksa di negara Amerika Syarikat tak sama dengan kita. Mungkin perkara yang amalan yang kita rasakan normal pada mereka adalah dianggap sebagai buruh paksa. Jadi perkara-perkara ini kita akan laksanakan supaya industri kita lebih bersedia memastikan bahawa tidak lagi berlaku lah ataupun perkara-perkara seperti ini tidak lagi berlaku di Malaysia lah. Di sebalik spekulasi yang diwujudkan oleh setengah pihak yang sengaja mencari cara untuk menidakkan kualiti dan juga kebolehpercayaan masyarakat terhadap minyak sawit ini, kita juga melihat kepada kualiti, dan MSPO adalah antara usaha untuk kita pastikan supaya minyak sawit kita ada jenama dan diperakui dan diiktiraf sebagai antara yang terbaik di dunia. Jadi bagaimana proses MSPO ini sebenarnya? Untuk makluman, sebenarnya MSPO kita telah lancarkan dalam tahun 2013 dan pada 2017 Yang Menteri pada waktu itu telah disebabkan oleh resolusi di peringkat Eropah, Kesatuan Eropah, di mana mereka ingin memastikan bermula 1 Januari 2020 minyak sawit yang masuk ke negara mereka perlulah mampan. Jadi pada waktu itu kerajaan mengambil inisiatif untuk memandatorikan penghasilan minyak sawit di negara kita bermula 1 Januari 2020. Dan sejak itu kita orang kata apa, bekerja keraslah untuk memastikan keseluruhan industri ini daripada pekebun kecil, estet kecil, estet besar, pekebun kecil, petul susun dan sebagainya, dan juga kilang-kilang keseluruhannya dapat dipersijilkan. Dan sejak itu kita memandatorikan, dan untuk maklumat, prinsip MSPO mempunyai 7 prinsip. Dan prinsip ini adalah prinsip-prinsip antarabangsa dan mana sesuai dengan kita panggil sustainable matlamat pencapaian mampan oleh United States atau United Nation ataupun Pertubuhan Antarabangsa Persatuan Bangsa Bersatu ni. Dan kita melihat kepada 7 aspek. Pertama, kita lihat di komitmen dan tanggungjawab pengurusan. Kita melihat kepada ketelusan, di mana semua proses akan dijalankan secara telus. Kita juga mematuhi pada undang-undang. Untuk maklumat, industri sawit kita ada 25 jenis lesen, daripada penghasilan benih sehingga ekspor. Dan kita juga ada 60 jenis undang-undang yang mengawal industri kita, dari bagi alam sekitar, dari segi pencemaran dan sebagainya, termasuk kesihatan. Begitu juga tanggungjawab sosial, keselamatan, kesihatan pekerjaan. Kalau dilihat tadi dari segi buruh paksa dan sebagainya, telah pun dia ditangani dengan pelaksanaan MSPO. Begitu juga penjagaan alam sekitar dan juga alam semula jadi, dan juga amalan pertanian yang baik untuk memastikan peningkatan hasil. Dan begitu juga pembangunan tanaman baru. Saya rasa dari tahun lepas kerajaan juga telah membuat pendirian untuk menghadkan penanaman sawit kepada 6.5
juta hektar sahaja dan tidak menanam pada kawasan hutan kekal, begitu juga tidak menanam di kawasan kita panggil gambut. Dan begitu juga kita akan dalam proses akhir untuk mendapatkan kita panggil peta tanaman sawit di negara ini yang kita akan letakkan dalam website di mana masyarakat dunia dapat melihat secara telus bagaimana pengalaman sawit dijalankan. Dari segi proses persijilan, kita dijalankan oleh pihak yang bebas. Bukan kata MPOB sendiri, kita syok sendiri, kita bukan tak. Kita ada, kita panggil Badan Persijilan yang disahkan oleh Standard Malaysia, Jabatan Standard Malaysia, dan mereka ada prosedur tertentu. Mereka juga perlu memenuhi semua kriteria tersebut. Dan selepas jadi mereka ini yang akan pergi melawat kepada sama ada pengembun kecil, kilang, estate dan sebagainya untuk membuat persijilan. Apa yang mereka proses ini boleh mengambil masa antara 6 hingga 9 bulan daripada audit pertama hingga audit kedua sehingga sijil dikeluarkan. Dalam waktu pengauditan ini mungkin akan ada beberapa kita panggil perkara-perkara yang perlu dibaiki. Jadi ladang ataupun pengembun kecil tadi perlu membuat penambahbaikan sehingga persijilan itu dapat diberikanlah. Dan selepas itu barulah sijil tersebut akan dikeluarkan dan kita akan update sebenarnya maklumat terkini dalam laman MSPO Trace. Okey. Dan sudah pasti persijilan itu akan memberi manfaat kepada semua pihak. Tapi kegusaran juga kerisauannya ialah tentang bagaimana pekebun-pekebun ataupun pengusaha-pengusaha sawit dalam industri kecil ini boleh meningkatkan pendapatan dan juga menjana pendapatan mereka. Jadi apakah antara gerak kerja dan juga usaha dilakukan dalam membantu industri kecil sawit ini? Ya. Kalau pertamanya kita lihat untuk proses persijilan ini dia mengambil kita panggil ada kos untuk dipersijilkan, dan untuk semua pekebun kecil persendirian keseluruhan kos adalah ditanggung oleh kerajaan. Jadi melalui MPOB kita ada peruntukan untuk memastikan keseluruhan proses tadi berjalan lancar, dan kita menggesa semua pekebun kecil yang masih belum mendaftar untuk segera menghubungi MPOB agar kita dapat membantu mereka, mengenal pasti mereka, mendaftarkan mereka, mendidik mereka, melatih mereka dan seterusnya yang akan diaudit dan dipersijilkan oleh pihak yang berkenaan. Dari segi bantuan kepada pekebun kecil ni sebenarnya banyak yang disumbangkan kerana satu yang pertamanya MPOB sendiri. Kita sendiri ada satu bahagian khas yang melihat kepada kemajuan pekebun kecil. Daripada 10 bahagian atau 6 bahagian penyelidikan yang ada di MPOB, satu bahagian mengkhususkan kepada isu pekebun kecil dari segi bagaimana membantu mereka, dari segi simat nasihat, tanam semula, kemudian dari segi integrasi tanaman atau peternakan untuk meningkat pendapatan. Dan kerajaan juga telah mengeluarkan lebih kurang 230 juta untuk persijilan MSPO. Di samping itu juga kita juga menyediakan pinjaman mudah sejak daripada tahun lepas di mana kebun kecil yang ingin menanam semula, saya rasa ramai juga kebun kecil kita yang mempunyai tanaman yang lebih 25 tahun dan kos ini akan ataupun pinjaman yang disediakan dipermudahkan proses kelulusannya melalui Agrobank dan dengan hanya kita punya keuntungan 2% yang akan dibayar pada tahun yang kelima nanti. Okey. Dan begitu juga input pertanian supaya mereka nak beli baja, racun dan sebagainya juga ada pinjaman yang akan diberikanlah. Okey. Sekali lagi doktor, mungkin pada Isnin nanti juga diwar-warkan tentang virtual conference yang akan berlangsung pada Isnin nanti. Ya. Okey, jadi pada hari Isnin nanti kita akan mengadakan seminar, kita panggil review and outlook seminar di mana kita akan melihat semula kita panggil pencapaian industri kita sepanjang. Kita akan melihat hasil ataupun ekspor, maklumat ekspor, penghasilan dan sebagainya. Stok kita hanya akan dapat pada 11 bulan nanti. Jadi kita akan laporkan terkini apakah pencapaian industri kita pada tahun 2020 dan juga apakah sasaran dan harapan kita untuk 2021. Dan pastinya kita mengharapkan sesuatu yang positif, dan saya rasakan sebagai rakyat Malaysia, pada pemain industri, pada mereka yang berminat mengetahui lebih lanjut tentang industri sawit, digalakkan untuk menyertai webinar tersebut secara online. Boleh melihat maklumat daripada laman Sawang MPOB dan mana di situ mereka boleh daftar dan dapat mengikuti projek tersebut. Dan seminar tersebut akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri MPIC sendirilah pada pagi tersebut. Pada Isnin nanti. Hari Isnin, ya. Baik, terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Dr. Rahmat Parviz Ghulam Khadir, Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia atau ringkasnya MPOB, kerana bersama dengan kami
hari ini. Terima kasih doktor, dan juga kita harapkan agar ia menjadi satu kita kata penggerak kepada industri minyak sawit yang lebih baik buat tahun 2021.